Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada malam ini. Salli ala sayyidina Muhammad. Ceramah sempena kita nak menyambut Ramadan. Salli ala sayyidina Muhammad. Demikian tajuk yang bagi kat saya ni kan. Tajuk apa-apa nak siap apa dengan Ramadan. Lebih kurang lagu tu lah tajuk kita tu. Kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Ramadan nak mai kat kita ni, dia tetamu. Tetamu, salli ala sayyidina Muhammad, yang nak mai dalam kehidupan kita ni. Bila kata tetamu ni tuan-tuan, kita kena ra'i. Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ini tuntutan yang Allah, yang Nabi SAW perintah pada kita ni. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Itu perintah Allah SWT. Maka subhanallah, salli ala Muhammad, kalau tetamu mai ke rumah kita, apa kita buat? Kalau tetamu mai rumah kita buat apa? Baju tak pakai, pakailah baju. Dengan perut tersemboi. Kan, salih Muhammad. Kan? Tetamu nak mai, bini kita pilah pakai baju tu abang. Salih ala Muhammad, nampak perut tu. Serelum paling tidak pakai baju pagoda. Kalau tetamu istimewa mai sikit, takkanlah nak pakai baju pagoda tu. Siap baju bukan main tuan-tuan. Striker baju bukan main, kemas rumah, pasang tirai. Salih ala sayyidina Muhammad, vacuum rumah apa sampah-sampah, kutip baju, longgok-longgok apa semua, pibuh sembunyi. Tak sembunyi, bukan simpan. Sembunyi bawah katil apa semua, siap tu tetamu nak masuk rumah tu. Salih ala sayyidina Muhammad tuan.
betul nak muslimat. Kalau tetamu nak main muslimat paling kalut sekali. Oh, dia sibuk lah. Lepas tu dia Nabi kata, bila tetamu nak main rumah kita ni tuan-tuan, ada adab dia. Ada adab kita dengan tetamu. Kita nak pergi rumah orang pun ada adab, tetamu nak main rumah kita pun ada adab. Apa tetamu, apa adab kita bila nak pergi rumah orang? Nombor satu, bagi tahu orang tu nak pergi. Jangan tiba-tiba coy depan rumah aja. Nah, terkejut orang tu tak ada nak bersiap apa-apa. Yang keduanya, bila kita nak pergi rumah orang, jangan duk menyusahkan tuan rumah tu. Menyusahkan tuan rumah. Ni aku nak sampai dah rumah hang ni, betul? Itulah aku apa ada di rumah tu, siap-siap lah. Aku ni jenis tengah lapar ni, kalau dapat berani kambing ke, sedap juga. Anak aku ni jenis tak minum yang lain, dia kena minum Milo saja. Rumah hang ada Milo dah ni. Tuan-tuan, kawan yang tadi kata ada rumah, tukar dah. Aku rasa macam aku dah mesyuarat sekali ni nak kena keluar rumah. Tukar terus dah. Jangan menyusahkan orang bila pergi ke rumah. Dan salah satu benda tidak menyusahkan tuan rumah ialah duduk di rumah dia tidak melebihi daripada 3 hari. Dan adab kita pula sebagai orang tuan rumah, bila tetamu nak main rumah kita, nombor satu sekali tuan-tuan, senyum. Tunjuk yang kita gembira bila tetamu nak main ke rumah kita ni. Ni muka com aja tuan-tuan. Muka com. Nentu. Walaupun baru bergaduh aja belakang tadi ni. Ni kawan abang ni habang kena main ni. Dia beritahu dah. Awak yang habang tak habang kat saya. Ni kalut lah orang penat orang pergi kerja. Beletak ni kita kat rumah. Tapi sagi keluar jumpa tamu senyum. Macam tu lah. Ni semua. Macam muka tuan-tuan ni marah macam marah kat saya ni. Buat lawak pun tak gelak, payah kak. Kan tak faham. Dan salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita pergi ke rumah, bila orang main rumah kita, tunjuk gembira. Sapu orang tua-tua tu cukup pantang kalau sapu sampah depan tetamu ramai. Kan? Angkat kaki sikit. Macam nak halau aku balik dia punya pun. Tuan-tuan, dan yang kedua tuan-tuan, bila tetamu mai ke rumah kita tuan-tuan, jamu ayak. Kita jenis sembang 2 jam. Lepas tu baru nak jamu. 2 jam sembang. Kawan on the way nak main tu sembang lah, kita ni nak berhenti makan dulu kah? Kalau berhenti makan sampai lambat. Tak apalah tuan rumah kita sekali kawan kita mesti jamu punya. Lapar ni, tak apalah sekali dia jamu lah. Sampai tu sembang. Takkan nak minta kot, lapar. Kita ni kena reti. Bila tetamu mai rumah kita, mula-mula sekali jamu ayak dulu. Jamu ayak lah, bagi dia minum dulu. Bagi kuih sikit ke, bagi apa sikit lah. Sekali kita makan berat-berat. Tapi baru sampai ni kita jamu dulu. Jamu setakat mana yang ada dulu. Jangan duk biar kawan tu kering teka. Itu. Nombor 3, bila tetamu mai rumah kita tuan-tuan, dia tetamu kita 3 hari 3 malam. Dia jadi tetamu kita ni 3 hari 3 malam. Takat tu je tetamu kita. Lebih pada 3 hari, dia bukan lagi tamu kita dan kita boleh minta dia keluar dari rumah kita. Boleh tuan, tak berdosa pun. Salli ala Muhammad. Dan tahu tak benda tu? Kita nak pergi rumah orang pun jangan lebih 3 hari 3 malam. Orang mai rumah kita pun kita boleh layan dia takat 3 hari 3 malam je. Hari pertama jamu bagi lebih sikit. Tu adab dia. Hari kedua, hari ketiga jamu macam biasa aja. Macam biasa, macam kita duk biasa makan di rumah. Hari ketiga nak masuk hari keempat, boleh habaq ke dia? Kami ni seronok betul lah tuan mai rumah kami ni. Hang mai rumah kami ni kami syok lah. Lain macam hang duk tarik panjang sangat ni. Dia kata sungguh ni salih sama Muhammad. Betul lah bawa mai barakah lah apa macam-macam semua. Lepas tu abang dia, nak abang kata ujung tu ada homestay sebiji. Dia kata awak dah aku dah check dah homestay tu kosong. Dia kata betul pasal apa? Tak lah, boleh lah kalau nak pergi check in kat homestay tu aku dah check dah. Dia kata hang sampai hati hang nak halau kami keluar. Tak, memang boleh pun, tak ada masalah apa. Tuan-tuan, pasal apa? Dia dikira sebagai tetamu sakat 3 hari 3 malam, lepas tu tak. Tuan-tuan subhanallah, dia ajak kepada kita untuk kita meraihkan tetamu. Sungguh tuan-tuan, sampaikan Allah Nabi SAW letak man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, dia memuliakan tetamu dia. Sampai ke tahap macam tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam dengan tetamu. Apatah lagi tetamu yang nak mai ni nama Ramadan. Lagi istimewa. Tetamu yang sangat istimewa. Yang dia mai setahun sekali.
Dia mai setahun sekali, dia nak bagi macam-macam manfaat dalam hidup kita ni. Maka kita nak kena buat persiapan dan persediaan untuk kita berjumpa dengan tetamu kita nama Ramadan. Kita duk biasa bersiap tuan-tuan sekalian kalau nak raya. Padahal tuan-tuan tahu kemuliaan dan kehebatan Ramadan jauh lebih hebat daripada Syawal. Kita raya betul-betul berapa hari tuan-tuan? Berapa hari kita raya tu? Berapa hari je? Sehari. Sehari je? Ha? Sebulan raya lagi dahsyat. Raya betul-betul tuan-tuan ikut takbir dia. Takbir berapa hari? Takbir malam, takbir esok. Sepi semayang raya habis. Tuan-tuan. Tu takat tu je raya pun. Kalau raya haji panjang sikit 3 hari. Hari tasyrik tu 3 hari sampai habis hari tasyrik. Takbir panjang sikit. Raya puasa betul-betul tuan-tuan tak cukup tak sampai sehari pun. Tapi kita punya persediaan untuk raya belum masuk raya lagi dah. Siap dah. Ni keluar pergi beli baju raya dah ni. Tuan-tuan punya persiapan dan persediaan tu punya awal. Kalau tuan-tuan subhanallah, patutnya kita ni buat persiapan nak masuk Ramadan. Cuba kita buat macam tu, solat Jumaat tuan. Buat macam mana? Buat persiapan nak masuk Ramadan. Tahun ni ubah. Pergi beli tirai baru, pergi vacuum, beli kapet baru. Solat ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, solat Sayyidina Muhammad. Abang tahun ni saya nak sofa baru. Saya nak tirai baru, nak TV baru, nak kereta baru. Nak baju baru. Pasal apa ni? Pasal nak masuk Ramadan. Ui. Dia kata, buang tebiak apa bini aku ni? Tapi betul kalau nak kira kemuliaan, mulianya Ramadan lebih daripada raya. Tuan-tuan, solat Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, yang pertamanya kita nak bincang malam ni, yang pertamanya Ramadan merupakan tetamu yang perlu kita raikan. Yang perlu kita buat persiapan dan persediaan untuk berhadapan dengan tetamu yang sangat istimewa ni. Kena buat persiapan. Maka tuan-tuan solat Sayyidina Muhammad, tolong tahun ni kita ubah sikit. Tahun ni kita nak buat persiapan untuk menyambut Ramadan. Berbeza daripada tahun-tahun yang lepas. Bila masuk Ramadan tuan-tuan, Nabi SAW sebut, duduk dalam bulan Sya'ban, Nabi SAW sebut kepada para sahabat, akan datang kepada kamu syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Akan sampai kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Apa maksud berkat? Berkat maksud ziyadatul khair, bercambah kebaikan-kebaikan. Bercambah kebaikan. Berkat Allah bagi ganda lebih daripada yang sepatutnya, yang benda tu tak boleh nak kira dengan nombor. Itu maksud berkat. Salah satu keberkatan Ramadan tuan-tuan tahu yang Allah bagi dekat kita, tahu pada ni? Kekuatan amalan. Amal kita jadi kuat. Pelik tuan-tuan. Masuk Ramadan, kita boleh puasa 30 hari straight. Straight 30 hari. Boleh bayang tak? Ni bulan Syakban ni, try puasa tengok. Siapa-siapa duk rajin puasa bulan Syakban? Bab puasa ni muslimat dapat kat depa. Rajin puasa. Orang lelaki-lelaki ni balok liat. Puasa bukan main ke. Oh, masuk Syakban hari tu ustaz kata Nabi SAW banyak puasa dalam bulan Syakban. Dia pun semangat lah nak puasa bulan Syakban. Sehari lah. Tu pun sehari tu duk tunggu nak buka ya. Bini kata apa? Sabar bang. Oi, sabar bang, sabar. Masuk azan asar tu, masuk maghrib dak lagi abang. Sabar. Menggelupak tuan-tuan, subhanallah. Dalam bulan Syakban. Susah kita nak ibadat dalam bulan Syakban ni. Kan? Tapi masuk Ramadan bukan sehari, bukan 3 hari, 30 hari puasa non-stop. Syak tuan-tuan, salat Muhammad, kekuatan Allah bagi kat kita. Lagi apa tuan-tuan? Ibadat, puasa sembahyang. Sembahyang banyak. Malam-malam paling kurang tarawih 8 rakaat. Campak witir 3 rakaat lagi. Tuan-tuan, Isyak pergi sembahyang berjemaah lagi. Cuba try malam ni tengok. Sehari lepas sembahyang Isyak kita buat witir 11 rakaat. Tuan rasa rajin nak tunggu tak? Untuk imam pun tak apa Ustaz, saya sakit perut. Subhanallah tuan. Kita tak ada kekuatan tapi masuk Ramadan, ya Allah, hebat.
tuan, baca Quran, sembahyang sunat, masya-Allah. Hebat Allah SWT. Maka bila Allah bagi dekat kita kekuatan ibadat ni, jangan sia-siakan. Saya nak bagi satu contoh. Kita ni tuan-tuan, kekuatan untuk buat amal ni dia ada. Dia ada, Allah bagi kita. Sebagai contoh, Allahumma salli alaihi tuan, bila kita duduk di masjid, kita punya kekuatan untuk buat ibadat tak sama macam dekat rumah. Dekat masjid kita boleh buat sembahyang sunat. Kita sembahyang zuhur dekat rumah tadi. Siapa sembahyang zuhur kat rumah dia? Sembahyang sunat tak? Qabliyah ba'diyah. Payuh sungguh. Tanya pun tak mau jawab. Angguk pun tak, kuling pun tak. Saya cakap sorang-sorang. Buat lawak pertama gelap. Macam tu. Tak syok. Jadi tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Nah, bila kita duduk kat rumah, tak mau jadi. Pasal apa? Pasal kita tak ada kekuatan. Bila kita main masjid, tuan-tuan, Allah SWT, suasana masjid tu buat bagi kita apa ni? Buat bagi kita jadi kuat untuk ibadat. Maka Allah SWT, tuan, jangan sia-siakan kekuatan tu. Jangan tinggal. Buat bagi jadi. Pasal waktu ada kekuatan tu jangan tinggal. Sama macam Ramadan. Ramadan Allah bagi kat kita barakahnya Ramadan ni, subhanallah. Kita punya kekuatan untuk buat banyak ibadat. Maka jangan bazir. Yang kedua tuan-tuan, Allah bagi dekat kita kekuatan apa? Allah bagi keberkatan apa? Allah bagi keberkatan dalam Ramadan, dipanggil keberkatan amalan. Keberkatan dalam amal. Keberkatan dalam ganjaran pahala. Yang tak sama macam Allah bagi pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan, amalan-amalan fardu yang kita lakukan Allah ganda sampai 70 kali ganda. Ni penyebab kita ramai dalam syurga. Inilah penyebab kita ramai dalam syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Umat dulu umur sampai 1000 tahun. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Berapa ramai jumlah umat yang duk ada. Tapi dalam riwayat sebut daripada 120 saf dalam syurga, 80 saf itu umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW nak banding dengan umat-umat terdahulu, usia mereka 1000 tahun. Usia sampai 1000 tahun, usia 800 tahun, usia 500 tahun. Kita Nabi kata apa? Baina sitin ila sab'in. 60 ke 70 tahun aja. Umat Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Maka subhanallah, patutnya kalaulah umat terdahulu buat amalan 10% saja daripada usia dia, dah 100 tahun dah. Lebih daripada usia kita lah. Kita ni tuan-tuan ni, siapa kat sini usia 70 tahun ke atas? Nampak muda-muda kat sini. Alhamdulillah. Nabi SAW sebut, sikit saja yang lepas 70 tahun. Sikit je yang lepas. Maksud dia memang sungguh. Yang 70 kota tinggal sikit lah. Tuan-tuan salih Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalaulah usianya 70 tahun, seorang dekat tempat kita ni, usia dia 70 tahun. Dan dia balik pada usia dia 10 tahun. Dia balik usia dia 10 tahun. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya 60 tahun dah dia sembahyang. 60 tahun dia sembahyang. Nah, tolak belum balik tu. Sehari 5 waktu sembahyang. Satu sembahyang yang dia buat, Allah ganda 10 kali ganda. 10 kali ganda. Betul kan? Dalil hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW ni'mat Mi'raj. Sampai bertemu dengan Allah, Allah bagi perintah 50 waktu sembahyang. Turun sampai jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, tak mampu umat kamu buat. Mimpi naik balik jumpa Allah. Naik turun, akhirnya tinggal 5. Dalam riwayat tersebut, sallallahu alaihi Muhammad, walaupun 5 waktu sembahyang, tapi pahalanya tetap 50. Maksudnya, satu sembahyang yang kita buat, gandanya 10 kali ganda. Jadi subhanallah, daripada balik hari tu Pak Long kita tu yang usia ada 70 tahun tu,
sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, dia dah semayang selama 60 tahun. Kalau 60 tahun dia buat, setiap semayangnya digandakan oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam, saya nak kira tengok, ambil kalkulator saya, mana kalkulator tu. Kalau usia dia 60 tahun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, usia dia 60 tahun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, bahagi dengan 360 hari setahun, maksudnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, bahagi dengan 360 hari setahun, maka subhanallah, mana dia? Bukan bahagi, kali. Pening juga tuan. 360 hari kali dengan 60 tahun. So sama juga 21,600 hari. 21,600 hari dia sembahyang subuh setiap hari. So maksudnya 21,600 sembahyang yang dia buat subuh dia tu, kali dengan 10 kali ganda, jadi tuan 200 salli ala sayyidina Muhammad. Jadi salli ala sayyidina Muhammad sama juga 200 apa? 216 ribu. 216 ribu. Allahumma salli 216 ribu semayang yang dia dah buat. Kalau kita bahagi dengan 360 hari setahun, maksudnya tuan-tuan, subhanallah, dia dah sembahyang selama 600 tahun. Faham tak faham tu? Kan? Dia dah sembahyang selama 60 tahun. Setiap sembahyang yang dia buat ganda oleh Allah 10 kali ganda. Maksudnya subhanallah, dia dah sembahyang 600 tahun. Usia baru 70 tahun. Tolak dengan tu. Itu kalau dia sembahyang seorang-seorang. Itu kalau dia sembahyang seorang-seorang. Kalau dia sembahyang berjemaah pula, kali pula dengan 27 kali ganda. Betul tak ni? Salat semua kan? Nak kira juga? Siapa nak kira? Saya nak kira. 200 apa dia? 216 ribu. 216 ribu. 21,600 semayang kan? Kali dengan 10, kali dengan 10, kali dengan 27, sama juga 5,832,000 bahagi dengan 360 hari setahun. Maksudnya subhanallah, kalaulah daripada dia balik hari itu, daripada balik hari itu selama 60 tahun dia semayang, yang satu waktu semayang tu dia semayang berjemaah, tak pernah tinggal. Tuan-tuan, subhanallah, pahala sembahyang dia saja tu, yang kita kira lah cara-cara kita ni lah, yang setiap sembahyang tu digandakan dengan 10 kali ganda, sembahyang jemaah pula dengan 27 kali ganda. Maksudnya tuan-tuan, sembahyang dia telah sembahyang selama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 16,200 tahun. Betul saya kira tu? Kira betul lah. Lebih kurang lagu tu lah. Nak cerita banyak lah tuan-tuan, subhanallah, Sayyidina Muhammad. Inilah yang Allah sebut dalam Quran, laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sungguhnya telah diutuskan sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW tu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Umat Nabi Muhammad SAW dapat apa ni? Setiap amalannya Allah gandakan. Solat saja 10 kali ganda. Semayang berjemaah pula 27 kali ganda lagi. Tuan-tuan, tu tak kira lagi pergi berjalan di masjid, masuk masjid, i'tikaf dalam masjid. Tu tak kira lagi. Faham tak faham tu? Ini baru bulan biasa, masuk pula dalam bulan Ramadan 70 kali ganda pula. Yang bulan Ramadan saja 27, yang bulan Ramadan saja satu semayang 70 kali ganda. Maksud macam semayang 70 hari ke depan dah. Semayang pula berjemaah kali dengan 27 kali ganda lagi. Dah 1890 yang ni kira siap dah, tak payah pakai kalkulator dah. 1890 kali ganda.
Bahagi pula tuan-tuan, 360 hari setahun, yang satu semayang kita buat tu, 1890 bahagi dengan 360 dapat 5.2 something. Maksudnya satu semayang tu saja nilai dia seolah macam kita semayang 5 tahun 2 bulan. 5 tahun kali dengan 30 hari. Tuan-tuan, satu Ramadan saja boleh menyebabkan pahala-pahala semayang kita mencecah 150 tahun hanya 30 hari dalam bulan Ramadan. Ni cara tak erti kita kira lah. Selebihnya kita serah ke Allah lah tuan-tuan. Nabi SAW duk beri gambaran kepada kita gandaan pahala tu supaya kita ni bersemangat untuk kita buat. Betul-betul berapa? Tak tahu lah tuan-tuan. Sebab malam Al-Qadar tu saja, berapa kali ganda? Berapa? 1000? Berapa? 1000 bulan? Berapa? 1000. Nabi kata apa? Tak. Allah kata khairun min alfi syahr. Khairun maksud apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Maksud dia takkan berhenti tentang 1000 bulan. Allah kata lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh jadi tak 2000 bulan? Boleh jadi, wallahu alam. Tapi yang pastinya tak berhenti takat 1000 bulan. Allah kata khairun min alfi syahr. Kalau tadi satu semayang kita buat tu Allah ganda boleh jadi sampai 1890 dengan kita berjemaah. Bayangkan malam tu seolah macam kita semayang 1890 kali setiap malam selama 84 tahun lebih. Sedekah yang kita buat hari tu kita bagi RM1 ganda dengan 700 kali ganda, ganda pula dengan berapa puluh kali ganda Allah nak bagi dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, seolah macam kita bagi setiap malam selama 84 tahun. Standard biasa sedekah Allah ganda 700 kali ganda tiap hari. Tuan-tuan, sedekah malam ni 700 kali ganda. Bandingkan derma kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Itu nilai biasa. Masuk bulan Ramadan, amalan sunat kita belanja, amalan sunat yang kita buat pada bulan Ramadan Allah ganda seperti mana fardu. Amalan fardu Allah ganda 70 kali ganda. Kalau kita sedekah sunat je dalam bulan Ramadan, 700 kali 10 7,000. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, antara persediaan kita nak masuk Ramadan ni, antara persediaan kita ni tajuk kita kan, antara persediaan kita nak masuk Ramadan ni tuan-tuan ialah persediaan material. Duit. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Ramadan kali ni kita nak jadi orang yang sedekah paling banyak dalam hidup kita ni sepanjang tahun yang kita lalui ni. Saya baru ni forum dengan seorang jutawan muda. Dia punya sales dalam 5 tahun sales dia dah mencecah 100 juta. Orang muda lagi, muda pada saya lagi. Baru masuk Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Dia muallaf. Bukan baru masuk Islam, muallaf. Dia masuk Islam tahun 95 kalau tak salah saya, 98 lagu itulah. Dia buat bisnes, start dah 5 tahun, ada bisnes yang dia latest ni dia buat ni 5 tahun dan sale dia telah mencecah 100 juta. Dan dalam tempoh 5 tahun dia berniaga ni, yang sale 100 juta ni, tuan-tuan tahu tak berapa yang telah dia infakkan? Yang dia dah sedekah 7 juta dalam tempoh 5 tahun. Maksud setiap tahun dia locate lebih pada 1 juta untuk dia sedekah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Jatuh miskin tak? Tak, lagi gaya. Dia kata saya ada target saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Target yang saya nak. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia nak buat macam sahabat-sahabat Nabi punya sedekah yang ada target dia. Seumur hidup entah berapa juta yang disedekahkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dia nak ada target tu. Kita kena ada target lah tuan-tuan. Berapa nak sedekah? Tak payah nak target setahun. Target nak sedekah dalam bulan Ramadan ni saja banyak mana? Ramadan ni. Tuan-tuan duduk Taman Sadun ni orang kaya-kaya. Orang abang kat saya lah. Tuan-tuan, 1000. Muslimat ada 1000 muslimat. Gelam sangat tengok tu. Sekilo sebelah berjalan. Berat, maklum gaya berat. Sekilo sebelah berjalan ni. Meh.
Jauh lo, jauh. Nampak tu dia nak tunjuk ke orang. Salih ala Muhammad. Tuan-tuan, 1,000. Saya 1,000. Tahun ni azam nak sedekah 1,000 dalam bulan Ramadan. 1,000. Boleh tak? Agak-agak boleh tak 1,000? Angguk pun tak, kuling pun tak, macam mana? Asal-asal boleh tak 1,000 ni? 1,000 tuan. Jangan risau. Kalau saya janji, tuan-tuan jangan percaya. Kalau saya sumpah, tuan-tuan jangan percaya lagi. Saya ni manusia biasa aja, aku buat silap. Bank janji pun jangan percaya, tak 100% lagi. Tapi kalau Allah janji, tuan-tuan wajib percaya. Allah janji apa? Tuan-tuan sedekah, Allah ganda 700 kali ganda. Allah janji apa? Tak, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi janji apa? Takkan berkurang harta orang sedekah. Tuan-tuan takut apa? Takut apa? Tak ada orang jatuh miskin dengan sedekah. Tak ada orang miskin sebab sedekah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, waktu perang Tabuk, sedekah seluruh harta dia fisabilillah. Seluruh harta dia. Sampai kata apa? Apa yang tinggal pada keluarga kamu wahai Abu Bakar? Allah dan Rasul. Miskin tak Abu Bakar? Tak. Abu Bakar tak miskin lepas tu. Sejarah cerita dia tu kaya, dia antara sahabat yang terkaya. Sayyidina Umar kaya, Zubair bin Awam kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Sahabat-sahabat yang kaya. Dia antara 10 sahabat yang dijamin syurga, majoritinya sahabat-sahabat yang kaya-kaya. Tuan-tuan, Salih Muhammad nak cerita. Subhanallah, sedekah. Takut apa? Tuan-tuan buat keluar 1,000 tu, tuan-tuan Allah ganti balik 1,000 tu. Jangan risau, Allah bagi lebih banyak lagi. Dan 1,000 loket lock. Tahun ni Ramadan ni saya nak sedekah RM1,000. Tak tepi. Macam mana cara nak buat? Setiap malam sedekah RM20. Buat tabung ke, buat lagu mana ke, carilah jalan macam mana nak buat supaya Allahumma salli ala Muhammad boleh letak RM20. Satu malam RM20. Satu malam RM20. Satu malam RM20. Satu malam RM20. Sampai kalau RM20 semalam, maksudnya cukup sebulan baru RM600. Tang mana nak letak lagi RM400 ni? RM400 ni masuk malam 400 ni masuk malam 21. Masuk malam 21, yang RM20 tambah lagi RM40 jadi RM60. Malam 21 60, malam 22 60, malam 3 60 sampai habis malam last tutup cukup 1,000. Pasal apa malam 21 nak naik bagi jadi 60? Sebab nak mencari al-qadar. Nah, tuan-tuan boleh bayang tak kalau satu RM1, kalau RM60 kita ganda dengan 700 kali ganda yang Allah janji dekat kita, tuan-tuan, sama juga. Tahu berapa? RM60 kali 700 kali ganda yang Allah janji kat kita dalam surah Al-Baqarah tu, nilai dia, tuan-tuan, RM42,000. RM42. Dalam riwayat cerita, amalan sunat yang kita buat dalam bulan Ramadan Allah ganda seumpama fardu. Amalan fardu yang kita buat dalam bulan biasa nilainya 10 kali ganda. Kali pula dengan 10, tuan-tuan, salli ala Muhammad, maka subhanallah dah jadi RM420,000. RM60 dah. Kena pula kalau tuan-tuan tiap-tiap malam selama 10 malam tu tuan-tuan bagi RM60 ni, mesti dan wajib salah satu malam tu akan berjumpa dengan Al-Qadar. Betul tak? Mesti. Tuan-tuan, malam tu tuan-tuan, subhanallah, kena malam tu Al-Qadar, seolah-olah tuan-tuan sedekah RM420,000 setiap malam selama lebih 84 tahun. Malam ni bagi RM420,000, malam esok bagi RM420,000, malam lusa bagi RM420,000. Ni bila nak berhenti ni? Ni 84, 85 tahun nanti baru berhenti. Faham tak faham tu? Tuan-tuan, tu dia antara benda yang kita kena buat. Sedekah. Jadi tuan-tuan, manfaatkan. Baik, salih semat. Tuan-tuan, jadi apa benda yang kita kena rebut dalam bulan Ramadan Allah bagi kat kita? Nabi SAW sebut, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, sentiasalah umatku berada dalam kebaikan
sesiapa yang mengakhirkan suhur dan menyegerakan berbuka. Ini di antara benda kita kena kebut dalam bulan Ramadan. Apa dia tuan-tuan? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengakhirkan sahur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sahur ni waktu, bukan makan. Sahur ni waktu, bukannya makan. Waktu sahur ni tahu mana? Waktu sahur ni lebih kurang 50 minit, 50 ayat sebelum subuh. Tu waktu sahur. Waktu itulah yang kita nak kena makan. Kalau makan tengah malam, baru lepas tengok bola laki bini, suami dia kata apa? Kita makan terus lah kot lah. Kita malas nak bangkit lagi pula pukul 3, 4 pagi pula nak bangkit masak apa. Tumpang duk ada ni Maggi apa, kita makan Maggi lah pukul 12 malam ni. Cari tidur kita terus bangkit main subuh lah. Kira mana? Yang tu bukan sahur. Itu nama dia mentekedara. Makan tengah malam ni buat penyakit, tuan-tuan, tak tak. Orang Islam ni tuan kena makan time dia. Sallallahu alaihi wasallam Nabi kata sumu tasihu, kamu puasa nasib kamu sihat. Dalam satu riwayat sebut, kamu puasa nasib kamu sihat. Tapi pasal apa kita puasa tak sihat? Sebab tak kena cara dia. Nombor satu tuan-tuan, lewatkan makan sahur. Dan tolong makan. Jangan tak makan. Bangkit sok nama. Orang kita ni panggil sok, bukan sahur. Sok, S-O-C-K, sok. Tu stokin. Makan. Makan. Tapi tak boleh makan. Pasal apa tak boleh makan? Bangkit tidur pukul 4 pagi nak makan lagu mana? Pukul 5 pagi nak makan lagu mana? Tahu tak pasal apa kita tak boleh nak makan waktu sok? Tahu pasal apa? Pasal kita tinggal satu sunnah Nabi SAW. Apa sunnah dia muslimat, tuan-tuan? Sunat tahajud, sunnah dia. Dalam riwayat Nabi SAW sebut tentang anak Adam ni bila dia tidur, syaitan akan ikat dia dengan 3 ikat. Syaitan akan ikat dia dengan 3 ikat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan syaitan akan bisikkan pada setiap ikatan tu, malam kamu masih panjang, malam kamu masih panjang. Bahasa kita orang Tanjung ni kata apa? Awal hari tidur Allah. Kan? Dia bisik. Jadi saya dengar nama ni, bisikan Syekh ni, Syekh Tan nama dia. Tidur awal hari, lek lo, awal hari. Baru pukul 5 lek lo, lagi 5.30 bangkit lah. 5.30. Allah 5.30 sakit dan lagi dia duduk bisik kita. Tuan, tu bisikan syaitan. Nabi kata bila kamu bangun saja subhanallah, maka salih Muhammad fadzakarullah, sebut nama Allah. In halat uqdatun, maka turunkan satu ikat. Bila bangun saja sebut nama Allah, maka turunkan satu ikat. Summa tawadda, kemudian kamu bangun berwuduk. In halat uqdatun, maka turunkan satu ikat lagi. Summa shalla, kemudian kamu solat. In halat uqdatun, maka turunkan satu ikat lagi. Maka kamu akan bangun dalam keadaan segar dan cergas, seandainya tidak kamu bangun dalam letih dan malas. Oh, rupanya tu kunci dia. Muslimat tuan-tuan, saya nak pesan, mula Ramadan tahun ni saya nak minta bangkit semayang dulu. Ni yang duk ada ni muslimat tuan-tuan. Muslimat bangkit paling awal sekali. Tuan-tuan. Oh, muslimat bangkit awal, masya-Allah. Bangkit pukul apa? 4 pagi, 3 pagi, lagi dahsyat. Ya Allah, Rabbi subhanallah. Kita 3 pagi duduk Amerika lagi mimpi. Ni salih ala Muhammad. Tuan-tuan, masya Allah, 3 pagi bangkit dah. Hari tu saya pergi, ada satu makcik pergi testimoni, dia buat testimoni. Saya pergi, ada depa jual produk apa atau kopi tu, gitulah. Makcik ni tuan-tuan salih Muhammad, dia duduk cerita, alhamdulillah makcik ni semenjak makcik beramal dengan kopi ni makcik jadi segak lah. Ya Allah, selama ni makcik bangun pukul 3 pagi tu letih, pukul 4 pagi bangkit tu letih lah. Tapi subhanallah, semenjak makcik beramal dengan kopi ni, makcik bangun segak. Pukul 4 pagi tu segak, boleh buat macam-macam. Kita pun walah hati, saya kata apa, hebat makcik ni qiyamulan. Banyak kuih yang makcik sempat siapkan. Rupanya buat kuih. Allah Rabbi.
Tuan-tuan subhanallah. Ada makcik tuan-tuan subhanallah, Ramadan berkat sungguh kat dia. Tiap-tiap hari bangkit pukul 3 pagi macam kau ada ni. 3 pagi tiap-tiap hari bangkit 3 pagi 3 pagi. Kita pun Allah hebatnya, kita pun tanya makcik. Makcik bangun pukul 3 pagi itu apa makcik buat? Mula-mula sekali apakah amalan yang makcik buat dan apakah amalan yang makcik tak istiqamah, tak pernah tinggal sepanjang Ramadan bermula pukul 3 pagi itu. Saya nak ambil semangat pada makcik ni. Alhamdulillah Ustaz. Mula-mula sekali bila makcik bangkit saja makcik terus uli tepung Ustaz. Sebab order kuih samprit banyak sangat Ustaz. Subhanallah. Sepanjang kira rezeki murah Ustaz, sepanjang Ramadan ni kuih samprit tak berhenti-berhenti buat Ustaz. Sampai nak masak sok pun tak dan. Kira suami saya dengan anak saya tiap-tiap hari sok kuih samprit tu je. Tu dia punya cerita berkat tuan-tuan subhanallah. Tuan-tuan, bangkit. Mula-mula sekali tolong bangkit semayang dulu. Semayang. Jangan duk komplain banyak-banyak. Tuan-tuan tahu tak berkat daripada berkat sahur? Nabi kata, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bangunlah sahur. Nabi kata bersahurlah kerana pada waktu sahur itu ada berkatnya. Ada berkat. Apa berkat waktu sahur ni tuan-tuan? Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat Allahumma salli ala Muhammad, waktu. Waktu ni tuan-tuan Allah bagi dekat kita, kita buat amalan dan kalau kita buat amalan pada waktu tu, dia khusyuk dan syahdunya lain macam. Betul tak muslimat tuan-tuan? Kita bangkit sembahyang hajat. Lepas sembahyang zuhur buat sembahyang hajat. Bangkit pukul 4 pagi buat sembahyang hajat, sama tak rasa dia? Tak sama. Punya feeling dia lain. Kita boleh teriak malam tu. Pasal apa? Waktu tu waktu berkat. Salih ala Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, pada waktu sahur ni Allah suruh buat apa? Allah suruh buat apa waktu sahur ni? Allah suruh Allahumma salli ala Muhammad, orang-orang yang wa mastaghfiruna fil ashar, Allah sebut dalam Quran. Dan orang-orang yang banyak beristighfar pada waktu sahur. Jadi pada waktu sahur ni kita kena banyak beristighfar, minta ampun pada Allah. Banyak minta ampun pada Allah. Ni saya nak tanya betul-betul tuan-tuan, kita yang mai kuliah malam ni dan yang duk dengar live dekat share ni apa ni page lah, dekat IG lah dekat. Betul-betul kita bangkit waktu sahur tu kita istighfar tak betul-betul? Betul tak? Bangkit istighfar tak? Bukan istighfar tuan-tuan, menjerit maki hamun ada. Bangkitlah hoi, anak antu dia panggil nak. Pelesik bodoh semua keluar. Dia boleh bangkit muslimat tuan-tuan, dia duduk bucu katil lelaki dia pukul 3 pagi. Dia duduk bucu katil tu, ujung kaki lelaki dia tu, kata apa? Sudah-sudahlah bang ni, semuanya buah atas saya. Lelaki dia boleh nak bukan sedap pun, dia luar perasaan. Semua atas saya, penat tahu tak? Letih tahu tak? Ni makan ni saya kena masak, satgi saya kena pergi kerja, satgi saya kena potong sayur, satgi saya nak kena iron baju. Letih tahu tak bang? Lelaki dia itu kan sedap pun. Luahan perasaan pukul 3 pagi. Semua atas saya. Makan atas saya, mandi atas saya, rumah atas saya, buka puasa atas saya, abang bunduk atas saya juga. Tuan-tuan saya mengatakan, Allah luar perasaan. Muslimat jangan duk mengadu apa-apa. Tuan-tuan tahu tak, pahala paling banyak sekali dalam bulan Ramadan ni, muslimat. Kita boleh puasa tuan-tuan. Itu pun awal-awal bangkit tu, lepas sok tu puasa gemuk puasa. Kan? Saudara Syahmat, satgi dia pergi kerja, kuih nipis. Tengok orang ni, perhati orang tu ni. Yang paling penipis puasa sekali, bazar Ramadan. Masuk Ramadan, faraid puasa habis. Tengok paha orang tu, tengok rambut kau ni, tengok tu, balik cerah ke tu. Isteri kita, tuan-tuan, kalau orang buat ibadat, kita bantu dia, kita dapat pahala tak? Orang mayang duha, kita tolong dia, dapat pahala kita tak?
Orang nak buat kebaikan apa, orang tu buat salih ala sayyidina Muhammad, kita tolong dia, dapat pahala tak? Dapat pahala. Tuan-tuan, bagi orang buka puasa, pahala dia apa? Pahala umpama kita berpuasa. Pahala dia umpama dia seperti dia berpuasa tu. Muslimat, subhanallah, kalau muslimat tak bangkit pukul 4 pagi tu, habis cerah, satu rumah tak makan. Betul tak? Tu setiap orang yang makan depa sok tu, depa buka puasa tu, pahala boleh kat kita belakang. Kita gerak orang bangkit waktu sok. Jangan main-main tuan-tuan, subhanallah. Ni kita ada warden kita yang duduk kat sekolah. Tugas depa apa ni? Jaga budak-budak sekolah, juga budak-budak tahfiz. Kejut tiap-tiap hari. Pahala punya banyak tuan-tuan. Budak-budak tu bangkit semayang apa sebagainya. Muslimat gerak tuan-tuan, dia punya menjerit gerak. Suami dia bangkit sok tu, bukan sakat abang dia bangkit, abang orang lain pun bangkit juga. Bangkitlah abang, oi, 3 rumah bangkit tu. Laki dia kata, abang, mak panggil abang ke? Tak ah, tu siapa panggil? Hujung rumah 3 hujung. Dia gerak, dia panggil laki dia bangkit tuan-tuan, habis satu flat tu bangkit. Subhanallah, semua pekat-pekat sok itu bangkit tahajud, pahala boleh kat dia seorang. Tak gerak-gerak anak dia lagi. Dia kata, ya Allah Ustaz, dia kata, payah bangkit sungguhlah. Siapa? Suami saya. Anak tahan kira lagi Ustaz. Anak boleh kat pi ambil ayat cerit apa, jurih-jurih kat muka. Laki saya jangan Ustaz, dia cengih lah. Lepas tu nak buat guna, Amin nak bagi tips macam mana nak gerak suami bangkit tidur. Ada 2 tips muslimat ni, pegang ni elok tulis. Nombor 1 tuan, ni guru saya ajak. Nombor 1, ibu jari kaki tu. Ibu jari kaki, tengok ada kuku tak? Adalah kuku, tak ada kuku, lekang lah kuku dia tu. Pi kat jari kuku dia tu, kuku jari ibu jari tu, tuan-tuan, pi jentik-jentik, garu-garu kat kuku tu. Kita tu guru saya. Try dah tengok, saya tak pernah try lagi lah. Takatlah ni, pasal orang duk gerak saya, bukan saya duk gerak orang. Tuan-tuan, nah, ibu jari tu tang kuku tu, pi garu-garu tu. Ketik-ketik itulah. InsyaAllah bangkitlah dia. Try kat suami kita, anak kita, pak mentua pun boleh. Mak mentua ke, jiran sebelah ke. Rajin nak kena, siapa dia tendang kita. Dan sebab. Tu tips pertama. Tip yang kedua, nak gerak bangkit mayang subuh ni, bangkit sok ni. Lelaki kita payah nak bangkit sangat, pi kat telinga dia bisik. Abang rasa abang nak menikah seorang lagi ke? Saya dia bangkit. Dia cerah bangkit, apa tahu, abang kata apa tahu. Dia cerah je mata selalu. Tu tips. Try tak je. Tuan-tuan, Allah SWT, tuan, bangkit waktu tu. Nah, wastaghfiruna fi ashar, istighfar. Banyakkan beristighfar. Bila bangkit waktu sok ni tuan-tuan, bukan bangkit saja, tapi bangkit untuk solat 2 rakaat, kemudian kita beristighfar kepada Allah. Bagi berasa. Maksudnya kalau setakat nak istighfar, kalau nak bangkit setakat nak makan, tak apa. Kalau nak bangkit dengan nak semayang, dengan nak istighfar, kena bangkit awal sikit lah. Awal sikit. Bagi lebih sikit pada biasa. Yang ketiga ni tuan-tuan, waktu suhur ni tuan-tuan, waktu makbul doa. Maka kena doa lah. Waktu makbul berdoa. Salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu nak kena bangkit waktu tu. Kita bulan-bulan biasa, kita tak ada kekuatan nak bangkit waktu tu. Waktu suhur ni. Mana ada? Kita yang geng-geng masjid ni pun tuan-tuan, majoriti geng-geng masjid bangkit waktu azan. Majoriti. Hamba mengaku tak mengaku ni? Tak mengaku. Daripada 10 orang yang mai duduk depan sah ni tuan-tuan boleh kira abang bangkit waktu mana? Bangkit nak. Sampai sebab tu Sallallahu Alaihi Muhammad disunatkan kepada kita dalam waktu subuh supaya imam memperpanjangkan bacaan surah. Pasal apa? Nak bagi peluang kepada orang yang bangkit lambat tu untuk sempat untuk pergi sembahyang jemaah. Paling panjang surah dalam sembahyang waktu yang kita buat, sembahyang subuh paling panjang sekali. Pasal apa? Nak bagi sempat. Maksudnya geng masjid pun bangkit waktu tu. Yang tak masjid tu cerita lah.
Undang saksi Muhammad. Tapi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, waktu sahur bulan Ramadan kita mampu untuk bangkit pada waktu yang kita tak biasa bangkit, waktu yang sangat istimewa. Yang Nabi SAW cerita berqiyamul lailah, kerana ini jalan orang-orang yang saleh, orang yang bangkit nanti di padang mahsyar, duduk di satu tempat istimewa nama maqaman mahmuda. Wa minal laili fattahajat bihi nafilatan, Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra. Sallallahu alaihi wasallam, orang yang pada sebahagian malamnya dia bangun untuk berqiyamul lail dengan melakukan ibadat-ibadat sunat. Orang ni dapat apa? Maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Jadi kalau tak buat amalan waktu tu, rugi tak? Rugi sangat, sebab kita bangkit pada waktu sangat istimewa yang bulan lain kita tak mampu untuk bangkit. Susun program pada waktu tu saja. Bangkit-bangkit, ingat buat apa? Muslimat tuan-tuan, semayang dulu. Semayang dulu, solat semayang. Tapi ya Allah tuan-tuan, susah pun nak semayang naknya. Susah. Betul muslimat nah? 3 pagi bangkit, ya Allah, potong sayur, potong bawang, semua siap-siap, siap. Hidang elok, berpeluh-peluh, bercerau lah, gerak suami, gerak anak-anak, semua pekat-pekat duduk kat meja makan apa semua. Tuan-tuan solat semayang. No? Anak-anak pekat bangkit apa semua tuan-tuan. Hidang, Masya Allah tuan-tuan. Nak buh nasi, tengok-tengok nasi lupa tekan pula dah. Tuan boleh bayang tak mujahadahnya pagi tu tuan-tuan. Dia boleh buat macam-macam kerja selama 2 jam, 3 jam tu tuan-tuan. Subhanallah. Tapi Masya Allah, 2 rakaat semayang tak boleh nak buat. Pelik kan? Yang berikutnya kelebihan daripada waktu sahur ni tuan-tuan, apa dia? Kita mampu untuk solat berjemaah. Sebab tu tuan-tuan tengok bulan Ramadan, orang main subuh ramai. Dia lah, ramai. Sebab tu saya selalu pesan, manfaatkan ramainya orang sembahyang subuh pada setiap hari dalam bulan Ramadan untuk bagi sikit tazkirah. Sikit lah, tak payah banyak. Saya bagi tak payah kuliah subuh, sikit lah tazkirah. Tazkirah 10 minit cukup, 5 minit, 10 minit cukup. Sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita berada dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, manfaatkan waktu apa semua, Allah bagi pengampunan dosa, macam-macam Allah sebut sikit, 5 minit cukup, lepas tu balik setiap hari, sebab nak ambil peluang. Ramai orang mai yang jarang kita dapat macam tu. Pergi sembahyang subuh jemaah, salat jemaah. Tapi kita tuan-tuan boleh gerak tuan-tuan, anak-anak kita Masya Allah, boleh kata dekat dia apa ni? Bangkitlah malu, bangkitlah, ngantuklah mai, mengantuklah. Tak apa, bangkit makan, sekejap tengok balik. Betul tak muslimat? Gerak, bangkit makan sekejap. Betul yang bangkit sekejap. Betul. Bangkit pun tuan-tuan, makan pun mata pun tak buka. Pasal sekejap nak tidur balik. Sayang. Duduk makan sumbat aku hidung. Bukan setakat anak, tok lelaki dia pun serupa. Abang bangkitlah, mengantuk. Abang bangkit, sekejap tidur balik. Janji. Janganlah janjilah abang, janji. Sekejap tidur, ya Allah. Keluar tuan-tuan dengan kain pelekat selempang kat sini, subhanallah. Dengan pakai seluar dalam macam kata. Anak kata, apa tengok ayah tu malu teruk. Teruklah tuan-tuan, Masya Allah. Macam nak mati juga nak bosa tu. Tuan-tuan, subhanallah. Patutnya bangkit sok, jangan tidur. Ajak anak kita bangkit sahur, jangan tidur. Lepas bangkit sok, satgi semayang subuh. Jangan buat bagi mereka lepas makan, mereka tidur balik. Satgi nak bangkit jenuh, lihat. Boleh tak ni muslimat, tuan-tuan? Pastikan lepas pada ni, no, tak ada tidur. Sebab tu, akhirkan sahur. Kalau awal sahur, satgi ada gap. Ada time dia. Lewatkan sahur, bangkit pakat-pakat istighfar, bangkit pakat-pakat semayang sunat, lepas tu kita istighfar, kemudian sekali baca Quran ke apa, buat amalan sikit, kemudian pakat-pakat angkat tangan doa, kemudian sekali about time makan beridang apa semua, sekali elok habis apa semua makan, pergi gosok-gosok lagi apa semua, azan. Bila azan, naik motor, naik kereta ramai-ramai anak beranak pergi main subuh jemaah. Cantik. Tuan-tuan, buat bagi jadi elok-elok tahun ni. Yang berikutnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi kata apa ni? Bersegera untuk berbuka puasa. Yang ni yang nak kena belajar, buat amal macam Nabi suruh supaya puasa kita jadi sihat. Saya duk baca tentang puasa dan kesihatan.
Dia baca. Rupanya tuan-tuan, barat duk buat kajian. Puasa ni banyak kelebihan. Orang yang kolesterol tinggi banyak puasa. Orang yang ada masalah jantung banyakkan berpuasa. Orang yang ada kencing manis banyakkan berpuasa. Tu ubat-ubat dia. Depa buat kajian, depa ambil tikui. Satu grup tikui, dua grup tikui depa buat. Satu grup tikui ni dua grup tikui ni depa suntik hormon nyanyuk tu, depa azam apa macam mana sebut? Apa macam mana jenis? Yang tu lah. Tak kerti pula nak sebut. Sebut salah orang gelak pula. Yang jenis nyanyuk kan. Lalu tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, satu grup tikus ni depa bagi puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok buka. Hari ni puasa, esok buka. Hari ni puasa, esok buka. Subhanallah, yang semut pula dah. Yang tikus yang jenis puasa ni tuan-tuan, subhanallah, dia walaupun hormon tu tapi dia tak terkena dengan penyakit tu. Yang ni semua terkena. Yang jenis makan tiap-tiap hari ni. Rupanya tuan-tuan subhanallah, banyak kelebihan berpuasa. Tapi pasal apa kita puasa jadi tak sihat? Pasal tak kena cara dia. Antara part paling tak kena waktu buka puasa. Nombor satu, Nabi SAW suruh kita buka puasa apa ni? Segera berbuka puasa. Yang ni memang tak payah suruh. Yang ni memang tak payah suruh. 7.20 nak buka puasa, pukul 7 standby kurma dah. Kurma belah ni, rokok belah ni. Allahu Akbar, Allah melakasum tu bika aman tu rokok dulu. Subhanallah. Entah standby kurma bukan main. Masuk dulu. Dengar bunyi je kat masjid tu. Masuk. Tiba-tiba 1 2 3 testing mikrofon, jam. Keluar balik kurma tu. Tok Mian di sana ni batal dah puasa saya ni, telefon ustaz tu. Tuan-tuan subhanallah, relax lah, pelan-pelan lah. Bermasa Jumaat tuan-tuan, yang pertamanya bersegera berbuka puasa. Tapi nak buka macam mana? Ringankan makan ketika berbuka. Makan bagi ringan. Minum air, makan kurma sebiji, 3 biji, 5 biji dalam jumlah yang ganjil. Lepas tu pergi semayang dulu. Ni saya nak ajak ni, muslimat tuan-tuan. Tahun ni yang duk main ni, saya nak ajak kita buat amalan ni. Kita buat amalan buka puasa ikut sunnah Nabi SAW. Apa dia? Makan sikit. Boleh tak? Lagi satu, kalau masjid buat buka puasa kat masjid buat buka puasa kat masjid, try buat pasal. Saya pernah jadi seusaha masjid dulu. Dan kami pernah implement yang ni. Kami biasa buat macam ni. Dan boleh je. Sebenarnya. Boleh je. Buat makan ringan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad, makan ringan dulu. Satgi lepas mayang maghrib baru makan berat. Makan ringan, tak kurma sikit, tak kuih sikit, tak ayak. Cukup. Kurma sikit, kuih sikit, ayak. Jadi azan Allahu Akbar, makan kurma dulu, minum ayak apa semua sikit. Terus tak lama iqamat, pergi mayang maghrib. Lepas mayang maghrib, tu imam jangan zikir lama-lama sangat. Subhanallah, 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 subhanallah. Lepas habis afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Balik belakang cerah, tak ada siapa dah. 3 orang. Tak salah, relax lah tuan-tuan. Kita perhabis cepat-cepat, tak usah baca surah panjang-panjang sangat. Kuliah kulullah sudah. Lepas tu sekejap lagi ramai-ramai pekat pergi makan. Faham tak? Jangan hidang siap-siap. Kalau hidang siap-siap, afdal makan dulu. Nabi kata la solata bi hadrati tu'am. Tak ada semayang dapat lakukan dengan sempurna bila makanan telah terhidang. Dia cantik dah, dia pi duduk tu posisi memang posisi udang dah. Hari tu ada udang tuan-tuan. Udang duduk melambai-lambai, duduk menari terpacak apa semua. Dia pi parking betul-betul depan udang tu, cantik dah. Tunggu azan. Tiba-tiba tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu imam buat pengumuman, tuan-tuan. Kita ni di masjid ni ya kita jenis makan kurma dulu. Tuan nampak tak kurma kat depan tu? Makan kurma tu dulu, jangan makan lagi, jangan makan besar-besar lagi. Makan kurma dulu, sekali kita mayang maghrib, lepas tu sekali baru kita makan. Tuan-tuan agak dia dengan berat hatinya dia bangkit, subhanallah, meleret Allah saja yang tahu.
Satgi dia semayang, Allahu Akbar. Bunyi budak-budak duduk berlari ke belakang. Dia kata apa? Habis dah udang aku tu. Silap tadi kalau aku lambat sikit duduk tang pintu tu nampak kemas juga. Esok kira aku nak main duduk tang pintu lah kot. dia duduk syarah kan. Dia kata, oh betul lah mereka ni patut mereka tu buat lambat-lambat. Lupi rupanya nak main tang pintu. 3 rakaat tuan-tuan, duduk syarah Ki Hudang tu ya. Bukan cerita makmum kat belakang. Sekali dengan tu imam tu, Allahu Akbar. Mereka simpan abang aku kot nah. Jangan mereka buat lupa tang aku sudah habis selerak lagu tu. Tuan-tuan, kalau dah teridang tu, makan siap-siap. Makan siap-siap. Tapi belajar tu, tuan-tuan, subhanallah ada orang ni. Dia tanya, Ustaz, saya duduk semang-semang ni. Kadang penting juga ilmu kita mengaji, tuan-tuan, sekalian bab puasa ni. Jarang kita buat kursus untuk Ramadan. Kursus haji ni, tuan-tuan, tu 2 sampai 16 kali, 18 kali pergi kursus, sementara nak pergi 1 haji. Ramadan tak ada kursus. Cuba buat kursus Ramadan tengok. Maklum nak pergi mana maklum? Nak pergi kursus. Kursus apa? Kursus puasa. Woi, ada juga kursus puasa. Ada. Oh, ramai orang tak kerti tentang puasa kan tak? Tahan yak liok sampai pukul 11 pagi. Awak tu, liok. Lepas tu tak tolong tokok betai. Telatlah tetai yak liok. Allah Rabbi tuan-tuan. Itu yang meludah mata tu khatui. Oh kan, gotok. Islam tak ajak macam tu. Benda duduk dalam tekak telatlah tuan-tuan. Dia nak ni, nak abang kata ramai orang jahil. Ada orang tu dia duduk sembang dengan kawan dia. Dia kata, Ustaz, kawan saya abang, ni kita ni yang baru-baru menikah ni apa semua ni payah Ustaz nah. Pasal apa? Ni masuk bulan puasa ni payah. Pasal apa? Sebulan tak boleh buat apa. Nak buat apa? Tak boleh buat apa lah Ustaz. Tak boleh buat apa lah. Kami baru menikah ni tak boleh nak buat apa. Tak lah nak buat apa. Nak buat yang tu lah Ustaz. Mereka nak abang malu. Ustaz Matan. Dia kata apa? Nak buat? Boleh awak tak boleh pula. Boleh. Buat malam-malam, siang je tak boleh. Boleh ke tu Ustaz lah? Boleh. Yang tanya tu pun 70 dah. Dia cerita semangat. Dia kata, taklah Ustaz, kalau betul-betul boleh tu boleh tang mana? Waktu mana yang kira boleh tu tang mana? Tu nampak tu. Punya spesifik nak tanya tu. Kira waktu mana dalam puasa tu boleh tang mana? Dia ni buka puasa jugalah. Dia kira benda tu kira macam makan lah. Waktu mana boleh makan? Waktu malam boleh makan. Waktu mana dia tiba-tiba boleh makan? Waktu azan Ustaz. Waktu tu kau rasa macam Pak Long rasa tak boleh. Pak Long pergi buka puasa dengan Mak Long dekat dalam bilik. Lepas tu kurma tak ada Ustaz. Tak apalah kurma. Kalau kurma ada buat kurma sambil-sambil dengan kurma pun tak apa. Kira sama azan je. Abang berapa minit ke abang? 5 minit ke? Sabarlah, 5 minit. 5 minit. Allahu Akbar. Selamat. Punya sampai macam tu lah tuan-tuan. Ya Allah, nak cerita orang ni. Tuan-tuan salih alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, waktu berbuka puasa segera dan makan ringan. Tu di antaranya. Itu baru sihat. Dan tuan-tuan subhanallah, ingat pada waktu berbuka puasa adalah waktu yang barakah. Waktu berkat. Apa berkat yang tuan-tuan? Di antaranya ialah doa. Doa. Lepas tu dia ajak pada kita tuan-tuan, doalah. Perbanyakkan doa. Nak banyak doa waktu mana? Nak banyakkan doa pada waktu sebelum berbuka. Sebab tidak ada hijab orang yang berpuasa sehinggalah buka. Jadi duduk berimpun ramai-ramai tuan-tuan, doa. Ambil 10 minit, 15 minit sebelum masuk waktu. 5 minit sebelum waktu-waktu, 10 minit sebelum masuk waktu. Duduk berimpun ramai-ramai, angkat tangan doa. Saya selalu pesan. Doa. Suami doa. Suami dia khalifah baca doa. Doa sebut nama seorang-seorang. Ya Allah, keluarga kami ni ya Allah. Ya Allah, ni anak aku ni Allah, jadikanlah dia anak yang soleh, jadikanlah dia. Ya Allah, anak dia, ya Allah jadi. Sebut nama seorang-seorang. Sampai tang isteri dia, ya Allah, isteri aku ni ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba senyap. Anak dia tanya, apa doa tu besar hajat ayah ni ya Allah. Isteri waktu jangan amin doa tu. Isteri pun doa juga. Ya Allah,
apa yang didoa oleh suamiku engkau jangan kabulkan ya Allah. Jadi dua-dua mustajab doa bertembung doa tu kata. Dia entah saya manfaatkan waktu tu untuk kita berdoa lawak-lawak juga. Tapi sungguh manfaatkan waktu tu berdoa. Waktu tu waktu yang sangat mustajab doa. Tuan-tuan, yang keduanya waktu tu makan berjemaah. Yang ni pun saya nak pesan. Muslimat tuan-tuan dan muslimat jadi ketua ni waktu ni. Waktu sok dengan waktu buka puasa, pengerusi majlis tu muslimat. Tuan-tuan, jangan bangkang. Ni mak punya power. Apa? Abang duduk sini, abang Long duduk sini, Kak Long duduk sini. Makan yang ni tak hidang, yang ni duduk tempat tu. Tu mak punya power hari tu. Siapa pun jangan kata apa. Jangan bangkang tu mak punya kuasa. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mak tolong pastikan subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, kita makan berjemaah. Pastikan makan berjemaah. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duk biasa makan asing-asing, rugi tuan-tuan. Sahabat pergi jumpa Nabi ya Rasulullah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami ni makan tapi tak kenyang-kenyang. Pasal apa Rasulullah? Apa sahabat ni kata? Apa Nabi kata apa? Kamu makan sendiri-sendiri kah? Ya Rasulullah, kami makan sendiri-sendiri. Nabi kata apa? Makanlah secara berjemaah, kan di sana ada barakah. Makan berjemaah ni bukan semata-mata makan sepinggan. Tu kena faham elok. Boleh jadi makan masing-masing pinggan, tapi makannya sekali. Itu juga dikira sebagai berjemaah. Berimpun ramai-ramai anak-anak semua tu, dan kita jarang dapat suasana ni. Bulan-bulan biasa mana kita nak dapat makan macam ni? Tapi bulan Ramadan kita dapat kelebihan ni. Makan-makan berjemaah. Mak ni kena main peranan. Kita lah ni tuan-tuan tengok. Mana-mana puasa, ya Allah, waktu buka puasa, anak ambil makanan, dia pergi makan depan TV. Tuan tengok ni perangai kita ni. Anak seorang lagi ambil makanan, pergi masuk duduk dalam bilik buka puasa sambil main game. Mak buka puasa celah peti air sambil menyanyi lagu Dendam Perantau sebab tahun ni tak boleh balik kampung. Ayah mana? Ayah buka puasa kat luar. Biasalah, kurma sebelah, rokok sebelah. Jadi subhanallah, habis pecah keluarga. Saya pernah berjumpa dengan seorang, dia kata kat saya, Ustaz, keluarga kami putih Ustaz. Keluarga kami ni hati tak ada masing-masing. Saya dengan abang saya tak ada hati, saya dengan mak saya pun tak ada hati Ustaz. Keluarga kami pecah Ustaz. Pasal apa? Dia kata, saya teringat waktu saya kecil-kecil, mak saya tak pernah ajak kami makan sekali. Rupanya tu ada kesan tuan. Sebab tu manfaatkan waktu ni untuk kita makan bersama-sama. Manfaatkan elok. Pastikan tahun ni kita makan bersama-sama. Tuan-tuan, salli ala Muhammad. Itulah berapa benda yang kita nak kena buat sepanjang Ramadan tu, sikit lah tuan-tuan. Sikit, selepas tu yang tak payah ceritalah. Tuan-tuan perbanyakkan sembahyang berjemaah. Pastikan setiap waktu dalam bulan Ramadan ni kita nak sembahyang berjemaah. Yang kedua, perbanyakkan amalan-amalan solat sunat. Solat sunat kita kena perbanyakkan. Sebab apa? Sebab nak merebut kekuatan kita melakukan amalan dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, salli ala Muhammad, perbanyakkan sedekah. Banyakkan sah. Macam yang sebut tadi, loket paling kurang yang kita mampu, saya cadang RM1,000. Yang ketiga, yang keempat, salli ala Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, perbanyakkan membaca Al-Quran. Ramadan, bulan Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Maka Nabi SAW dengan malaikat Jibril banyak bertadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang kelimanya tuan-tuan, manfaatkan waktu tahajud, waktu sahur untuk kita solat sunat tahajud, untuk kita beristighfar, untuk kita berdoa dan kita makan secara berjemaah. Yang keenam, manfaatkan juga waktu kita berbuka puasa dengan kita berdoa dan kita makan secara berjemaah. Ini dia 6 perkara yang kita boleh dapat mengambil manfaat daripada kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah saya ucap terima kasih pada pihak masjid yang sudi untuk menganjurkan kuliah kita, dan kita doakan, kita azam elok-elok supaya Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling istimewa dan paling hebat dalam hidup kita. Yang sungguh-sungguh kita nak buat 30 hari, azam nak buat sungguh-sungguh tahun ni paling special dalam hidup kita, insya-Allah. Mudah-mudahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.